السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أما بعد، الحمد لله والشكر لله صلاة دائمة على رسول الله وعلى آله وأصحابه وواله. Pengerusi dan jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, hadirin mukminin, hadirat dan mukminat rahimakumullahu jami'an. Pertamanya, marilah kita sama-sama merafakkan rasa setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita taufik dan inayahnya untuk sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini, malam minggu, kita dapat bersua. Untuk kali pertamanya saya berada di Masjid Al-Ilmi ni, Kuala Perlis, Sungai Berembang. Nak pi ke Kuala Perlis. Jadi alhamdulillah, tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan kelebihan penghafaz Al-Quran. Cerita pasal hafiz Quran malam ni. Di antara kelebihan yang sahih ataupun kelebihan yang direka ataupun pandangan yang lemah ataupun kelebihan yang lemah tentang berkaitan dengan hufazul Quran ataupun hamalatul Quran, orang yang menghafaz Quran. Secara praktikalnya, secara apa yang berlaku pada saat ni, ni orang suka kepada nak hantar anak pi ma'had tahfiz. Orang suka nak hantar anak pi ngaji Quran. Ini adalah satu kemuliaan yang cukup besar. Kerana melihat bahawa Al-Quranul Karim itu bukan hanya menjadi satu objek saja. Quran tu as a Quran ada dekat rumah kita, duduk susun almari kita, duduk tulis khat. Dalam masjid ni penuh dengan khat Al-Quran. Kan? Tu surah Al-A'raf. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Apa lagi khat Quran dekat belakang kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu doa. Ada lagi khat Quran. Surah At-Taubah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Mana Quran ni dia bukan sekadar resam. Dia bukan hanya sekadar ditatap di mushaf-mushaf, tapi lebih daripada itu, Quran ini dibaca, dihafaz, diamati maksudnya, dan dilahirkan daripada Quran ni hamalatul Quran, orang yang menanggung Quran, orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan mereka daripada generasi ini disebut generasi Al-Quran. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya ramai daripada ibu ayah kita telah mewakafkan dirinya untuk Quran. Dan kalau boleh, mereka nak tengok anak-anak, cucu cicit pun dalam bidang Al-Quran. Buktinya, hingga ke hari ini ibu ayah, ramai orang duk hantar anak pi ma'had tahfiz. Kalau ikut perkembangan dalam negara kita ni, termasuk negeri Perlis ni, awal dulu perkembangan Quran ni kira tahun 60-an lah.
lepas merdeka nampak satu institusi tahfiz. Dulu sebelum-sebelum ni ramai orang kenal pondok ataupun pesantren sebelum merdeka lagi. Pondok pesantren ni popular, tapi yang kata ma'had tahfiz ataupun pusat Quran ni kira baru diperkenalkan dalam negara kita ni, betul-betul diperkenalkan dan diangkat menjadi sebahagian daripada dasar negara ialah tahun 60-an lepas merdeka. Tunku Abdul Rahman dia start, dia buat di Kuala Lumpur, Masjid Negara tu kan. Itu awal-awal dulu lah, tahun 60-an diikuti 70-an, termasuk yang dulu awal-awal dulu 60-an 70-an ni di tempat tuan-tuan ni Perlis ni, siapa dia? Ustaz Hasan Din, abang dia almarhum Tuan Harundin, Tuan Guru Harundin, almarhum Ustaz Hasan Din, almarhum Hasan Mahmud Al-Hafiz. Hasan Mahmud tang ni dekat ni kot ni. Dia kampung belah mana? Bukan Merembang ni, bukan Sipampat ah. Tok guru saya agak tu, Datuk Hasan Mahmud tu, ayahanda, antara yang awal-awal dulu lah, pelopor dalam bidang Al-Quran. Dan bila saya tanya-tanya mereka macam mana perkembangan Quran waktu itu, kira yang boleh Quran ni tak ramai lah. Yang kira boleh balik daripada Syubra, mereka mengaji di Kuala Lumpur, lepas tu kerajaan hantar pergi Perlis, hantar pergi Perlis hantar pergi Mesir pergi mengaji kat luar negara. Kira balik tu kira tok guru besar lah waktu tu, sebab tak ramai orang yang mahir dalam bidang Quran ni. Hafaz Quran kemudian mahir pula dalam bidang tu, tak ramai. Jadi hari ni tuan-tuan, perkembangannya dahsyat. Perkembangan pusat dan institusi hafaz Al-Quran, tahfiz Al-Quran ni dahsyat. Dia mula berkembang selepas daripada Kuala Lumpur tu, bila tok-tok guru ni balik, mula berkembang di Kelantan, Pantai Timur, Terengganu, Kedah, mari ke Perlis, Perak. Perak pun yang betul-betul ada institusi tahfiz ni bermula 80-an. Tempat saya daripada Perak kan. Alhamdulillah, antara pelopor awalnya adalah pak menakan saya lah. Dia pelopor, dia sama batch Hasan Mahmud, dia Datuk Syekh Muhammad Nur Mansur Al-Hafiz. Jadi bayangkan orang yang memulakan kerja-kerja Al-Quran ini, kemudiannya sehingga madaris ataupun madrasah-madrasah berkembang bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan kan, berkembang. Jadi orang yang mula-mula sudah tentulah mendapat pahalanya, mendapat kebaikan dan keberkatannya. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mulakan kerja buat awal itu, orang yang ngikutnya lepas daripada itu akan mendapat pahala sampai hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita dengar aja orang nak start buka sekolah ke, orang nak start buat tahfiz ke, orang nak buka musalla ke masjid, tapi tahfiz lah contohnya nah, yang lebih dekat dengan kita, dengan tajuk kita malam ni. Kita awal-awal sokongan moral, sokongan kewangan, sokongan idea, sokongan pembangunan, sekira ianya berterusan sampai lah ni, bayangkan orang yang mula dulu 60-an, perkembangan Quran sehingga ke 2020 ni masih segar bugar lagi, pahala dapat tak kawan dulu-dulu ni? Almarhum Harundin, almarhum Hasan Din, almarhum Ishaq Din, almarhum Hasan Mahmud. Sini Perlis ni antara tok guru besar saya, Imam Masjid Alwi tu. Cuba abang sikit, lupa nama tok guru. Panggil Pak Lah ha? Kenal ya? Allahu Akbar. Al-Qari. Tu tok guru kami ya, dalam bidang Quran. Dia pemula negeri Perlis dalam bidang Al-Quran, dalam bidang hafazan Al-Quran, dalam bidang qiraah, dan antara guru yang diiktiraf bacaan dan sebutan dia. Diiktiraf bacaan dia. Bacaan dia tu mirip kepada bacaan Syekh
Abdul Basit. Maknanya kesebutan disebut makharijul huruf tu. Sebutan huruf dia, tajwid dan sebagainya. Jadi mereka ni dah memulakan kerja buat tentang Quran. Maka samalah pada hari ini tuan-tuan, perkembangan tentang sunnah. Cerita pasal hadis ni kira baru-baru ni. Tahun 60-an belum lagi orang reti bab-bab hadis ni. Sekolah-sekolah yang mengasaskan kepada orientasi hadis ataupun sunnah ni pun tak ada lagi 60-an. Kira mai bila? Ni, lewat-lewat ni. Jadi bayangkan kalau perkembangan ilmu hadis ini berkembang dan kita antara yang memulakan. Perlis ni sampai digelar sebagai Darus Sunnah. Dahsyat. Daripada Indra Kayangan tu, Datuk Seri Syahidan tukar Darus Sunnah. Kita terlibat dengan Darus Sunnah itu. Dan ianya berkembang ila yaumil qiyamah. Maka pahala tu insya-Allah boleh kat kita. Ini saya nak kongsikan pada malam ni, tajuk tentang kelebihan penghafaz Quran. Pasal apa? Sampai hari ni orang minat dengan Al-Quran. Saya ingat kalau 80-an, 90-an tu orang masih lagi, bukan semua orang terbuka macam lah ni. Lah ni tuan-tuan, sekolah-sekolah, kalau dulu semua ma'had pondok tahfiz je yang duk buat ni. Lah ni sekolah asrama penuh pun duk berebut. Mak bapak tok pun kalut nak pergi hantar anak yang pergi asrama penuh yang ada tahfiz. Kalau MRSM tu dia cari dalam banyak MRSM tu, MRSM ulul albab. Pasal MRSM tu dia boleh Quran, dia mesti 30 juzuk Quran target dia dalam masa setahun 2 tahun. Kemudian dia boleh agama, dia boleh juga akademik. Maknanya nak jadi seorang professional hufaz. Lah orang duk berebut pergi hantar anak pergi Madrasah Ulul Albab. Saya pergi mana Ulul Albab, saya buat lecture, saya buat presentation di sana ni dengan kaedah-kaedah hafazan. Bila kami duk buat ni, saya tanya macam mana perkembangan ataupun reception orang hari ni. Dia pun kata memang berebut. Memang berebut orang nak hantar anak pergi Madrasah Ulul Albab. Kadang tu kena tolak lagi. Nak terima sekitar tak sampai 100 40-50 je satu ni. Tapi yang datang tu 1000. Pasal penerimaan. Zaman saya 90-an, masa tu orang tak macam ni. Orang tak macam sekarang ni, 20 dekat zaman abad yang sekarang ni, no? Tak macam ni. Dulu 90-an pun kalau belah Perak tu dia kata, mengaji mana? Mengaji kat Mak Tafiz. Nanti besar nak kerja apa? Kalau orang Perak. Faham ya? Orang Perlis faham? Nanti besar nanti nak kerja apa? Tanya. Pasal menghafal Quran je. Nak kerja apa? Ngajar orang Quran je lah. Memang tak reti nak jawab apa. Tak reti. Tapi bila tengok perkembangan mereka yang menghafaz Quran itu, Masya Allah, mereka diberi ruang dan tempat pada hari ini. Profesor, doktor, engineer, bidang-bidang profesional yang mengajar, yang jadi businessman, yang mengasaskan sekolah, yang mengasaskan college dan universiti. Mereka daripada bidang hafiz Quran, yang tak boleh dinafikan peluang yang ada yang disediakan khususnya dalam negara kita. Para hadirin, kenapa kita beria kehendak dan penerimaan orang ramai hari ini begitu tinggi, exception, penerimaan orang tinggi. Dah tentulah bila kita membaca ayat Al-Quranul Karim, di sana menyatakan kelebihan-kelebihan yang banyak kepada mereka yang duduk dalam bidang Al-Quran. Banyak. Antaranya saya mulakan daripada surah Fatir ayat yang ke-30. Hari ni anak-anak kita beramai ni, kecil-kecil ni yang dah boleh Quran ni kot, no? Ini yang hari ni alhamdulillah kita raikan. Antaranya dalam surah Fatir Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Surah Fatir ayat 30. Mereka yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan apa yang direzekikan kepada mereka secara sirran, diam-diam ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Orang yang Quran ni tak rugi. Saya teringat bila kami ditanya soalan yang macam tadi, nanti besar nak kerja apa, saya pergi tanya ustaz saya, ustaz, tadi saya nak pergi masjid, kami jalan kaki pergi masjid tu. Biasalah, kat sekolah tak ada masjid, kita kena pergi masjid kampung lah. Sambil jalan tu, orang tumpangkan kereta. Itu soalan-soalan lah. Kadang bertemu dengan makcik tu, bertemu dengan makcik ni. Tanya ustaz, tadi ada orang tanya tu, nanti besar nak kerja apa? Saya pun tak tahu nak kerja apa. Ustaz kata kalau koma jumpa demo, dia cakap Perak lah. Kalau koma jumpa demo, kabarkan bila kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Dia khabar gitu je lah. Saya pun tak faham benda falsafah tu. Bila kita ngejarkan akhirat, faham cakap Perak ni makcik? Faham ya? Bila koma ngejarkan akhirat, dunia ngejar koma. Bila kita ligan akhirat, dunia ligan kita. Maksudnya hang ngaji ya. Hang ngaji, hang baca Quran, hafiz Quran, Allah pelihara. Bila Allah pelihara, Allah berikan lorong. Mana hang nak pergi? Nak pergi mengaji mana lepas tu? Nak pergi masuk mana lepas tu? Nak kerja apa lepas tu? Itu Tuhan punya kerja. Boleh nak fikir, tapi sikit-sikit cukup. Lebihnya Allah buka jalan. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah melengkapkan pahala bagi mereka yang duduk dalam bidang ini. Wa yazidahum min fadlih. Allah tambahkan kepada mereka kelebihannya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun dan Tuhan itu mensyukur. Para hadirin dan rahmati Allah. Ini ayat ni diceritakan tentang kelebihan mereka yang duduk. Antaranya ialah mereka yang sentiasa menginfakkan dan meletakkan diri mereka, mewakafkan diri mereka dalam bidang Al-Quranul Karim. Begitu juga ada hadis yang lain yang menyatakan tentang kelebihan mereka yang bergelumang dengan Al-Quran. Antaranya, yu'ta bil Quran yawmal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi, taqaddamahu surah Al-Baqarah wa Ali Imran, ka'annama ghamamatan aw dhillatan yuhajjan an sahibihima. Hadis Muslim. Akan datang pada hari kiamat orang yang bersama dengan Quran, sama ada dia menghafaznya, sama ada dia membacanya, sama ada dia beramal. Ini bukan khas sahaja kepada orang yang hafaz, kan? Haji-haji dengar ni, ini untuk hafiz Quran je, tak. Orang yang membaca Quran, kita membiasakan dengan Quran, kita seronok dengan Quran, kita mengaji Al-Quran, kita memahami, cuba memahami Al-Quran, kita tadabbur dengan Quran. Masya Allah tuan-tuan, Jaibs boleh kata setiap hari dia buat program baca Quran, tadabbur. Ada ibu ayah ikut? Boleh ikut. Kalau ada Facebook, ikut Jaibs punya program. Boleh kata setiap hari. Saya ada pakai sampai lah ni abang kita ni boleh mengesahkan. Masih sampai sekarang? Masih lagi, duduk berjalan. Program tadabbur. Saya pun salah seorang yang slot in. Alhamdulillah diberi ruang. Dalam masa yang sama ni, dalam TV kita ni, macam-macam program Quran. Nak tak nak ya. Alhamdulillah, kadang-kadang tu saya tanya, saya nak jumpa kawan-kawan. Pukul 12 kita boleh jumpa tak? Oi, tak boleh lah pukul 12, kami duduk depan TV. Oi, duduk depan TV. Duduk apa? Duduk tengok Hindustan ke? Tak, bukan Hindustan.
Kami duk tengok rancangan Tadabbur. Masya Allah, pukul 12. Antara rating rancangan yang tinggi rating dia. Pasal kita nampak kelebihan Al-Quran tu. Kita seronok dengan Quran dan kita cuba nak faham. Kalau dulu kita duk baca khatam sampai 3-4 kali, tak faham. Tapi lah sudah ada peningkatan. Kita cuba nak faham apa yang kita duk baca selama hari ni. Bila tuan-tuan tadabbur Quran, nanti saya akan masuk bab tadabbur tu pada hari-hari lain lah. Saya kat sini, saya dekat Perlis ni 4 hari. Ya, insya-Allah tajuk-tajuk tu dah ada lah. Tadabbur, tentang tajwid, tentang yang lain-lain tu. Jadi tuan-tuan boleh ikut saja rancangan Jaibs ni, rancangan apa tu dalam TV ni, dalam TV Jaibs ni, tuan-tuan boleh ikut dia. Tuan-tuan rahmati Allah, orang yang bersama dengan Quran nanti akan diberikan syafaat. Bukan orang yang kita yang baca ni, kita dan keluarga kita dapat syafaat. Allahu Akbar. Sebab itu ada anak-anak tuan-tuan, ada cucu, biar habis hantar dia dengan Quran. Habis masa dia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tak apa. Kurang-kurang nanti kita dapat syafaat sedikit sebanyak daripada dia. Kanu ya'maluna bihi, dengan syarat orang Quran ni, hamalatul Quran ini, ataupun hadis ini disebutkan orang yang bersama dengan Quran ini mesti beramai dengan dia. Dengan Quran ini dikena beramal. Dan pada hari kiamat, antara yang dibaca, contoh ataupun dibaca dan hafaz adalah suratul Baqarah dan Ali Imran. Dia akan datang memberi syafaat seolah-olah awan melitupi kita, ditutup daripada perpanasan, dan akan menjadi hujjah kepada orang yang menjadi sahib kepada dua surah ni. Apa sahib kepada dua surah ni? Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Orang yang hafal ini pun, orang yang baca, orang hafal, orang beramal dengan dua surah ni, kelebihan dia macam tu. Bayangkan kalau 30 juzuk, dia boleh 30 juzuk, Masya Allah, Tabarakallah. Kemuliaan Allah telah berikan kepada dia. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih saya nyatakan. Nanti saya buka soalan kalau dia buayah tanya. Ada juga soalan orang duk tanya selalu. Itu yang boleh bagi syafaat tu ya. Ini hadis ni sahih. Ustaz, ada tak yang boleh bagi syafaat 70 orang? Pasal dalam hadis ni tak sebut berapa orang, disebut keluarga ya. Yang kata boleh bagi syafaat 70 orang tu ada tak? Ada riwayat lain sebut boleh bagi syafaat 10 orang yang dah tentu masuk neraka. 10 orang ni tentu masuk neraka dah. Tiba-tiba ada ahli keluarga dia yang jadi ahlul Quran, dia pergi tarik kawan ni, dia bagi syafaat, selamat dia daripada api neraka. Ya, hadis tu macam mana pula? Kita bincang sikit lah tentang hadis ni. Hadis itu memang ada hadis, cuma perbincangannya disebut oleh Imam At-Tirmidzi. Dia kata hadis ini hadis matruk, hadis yang ditinggalkan, dan di sana ada perawi yang bernama Asim, Syekh besar. Syekh Asim ni syekh besar dalam bidang Al-Quran. Dia juga seperti mana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang yang mahir dalam bidang Quran, tetapi matruk fil hadis, ditinggalkan dalam bidang hadis. Dia tulis dalam, dia ada status hadis ini, senang cerita, dia dhaif tu sajalah. Dia dhaif, dia lemah. Tapi disokong oleh hadis-hadis yang lain yang sahih, yang menyatakan memang dia boleh bagi syafaat pada keluarga. Cuma 10 orang, 70 orang yang confirm masuk neraka kena tarik balik tu, yang itu lemah dari sudut pendalilan dia. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Pasal yang ni, hadis ni paling banyak orang duk bawa. Itu kita seronok kan. Jadi kesan dia apa? Kesan dia memang saya duk pergi tengok tahfiz-tahfiz, termasuk tahfiz yang saya asaskan. Saya duk buat tahfiz ni. Lepas habis belajar, kita buka juga tahfiz. Tapi style saya buat tahfiz ni bukan tahfiz penuh. Saya dah buat tahfiz harian. Anak-anak ni pergi ngaji sekolah biasa, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah biasa-biasa. Malam dia mari kat kita. Sabtu Ahad dia mari kat kita. So dia dapat dua benda lah. Quran dia dapat belah malam ataupun belah Sabtu Ahad.
kemudian dia dapat akademik tu, dia dapat. Dia boleh 5 juzuk, 6 juzuk di peringkat menengah tu kira A ya. Nak boleh penuh, ada pergi sekolah menengah. Sekolah menengah tu dia pergi masuk tahfiz, pengkhususan tahfiz ke, dia pergi ulul albab ke, dia pergi imtiaz ke, dia khusus betul tentang Quran. Jadi basicnya dah ada. Jadi kami duk buka ni, yang duk hantar kami ni semua macam-macam lah. Kadang yang hantar anak ni, anak tutup elok, mak tak apa nak tutup. Faham tak? Kan? Anak tutup litur semua, senasib tak ke purdah kan? Mana tutup, tapi mak tak apa nak tutup. Kan? Anak pergi semayang, lepas kelas tu dia ada semayang jemaah apa semua, ayah tak apa nak semayang. Kan? Jadi kita tak kata apalah. Kita tak kata apa. Mungkin pada satu sisi depa duk pegang ni hadis ni. Oi, anak aku dah hafiz dah ni. Anak aku dah boleh, bukan kata 2 surah, 6 surah dia boleh. Juzuk 30 tu berapa surah? Kan? So rasanya tiket ke syurga tu ada. Dia duk bila duk pegang hadis ni. Tapi hadis tu lemah dari sudut tu. Yang kata boleh selamat ni hadis yang riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Siapa dia? Mereka yang ada keluarganya sahibul Quran, mereka yang jadi ahli Quran dan beramai dengan dia. Maksudnya solat jaga, zakat kena jaga, wakaf ditunaikan sebagai satu tuntutan dan sunat, haji kalau dia dah sampai waktunya dia buat haji. Kan? Tuntutan-tuntutan dalam Quran tu dia buat, barulah lepas yang tu. Tuan-tuan dan puan Allah. Kan? Jadi ini dia. Di sana ada beberapa hadis lagi yang menyatakan tentang kelebihan penghafaz Quran. Saya galakkan anak-anak ni daripada kecil-kecil ni biar dia boleh dengan Quran. Kan? Apa yang menjadi masalah kat kita hari ni, Quran ni pada sebahagian masyarakat, bukan orang kat kawasan ni ya. Orang sini semua faham bagus. Ni tempat lain yang tak apa nak faham. Dia duk ingat Quran ni, kita ketengahkan anak kita dengan Quran ni waktu dia kafar je. Nah, ini masalah. Waktu kafar, waktu sekolah rendah. Jadi anak tu khatam lah. Darjah 5 khatam, darjah 6 khatam, dia pun lega. Alhamdulillah anak aku dah khatam. Mai sekolah menengah, anak ni dah tak terdedah dengan Quran. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Pasal duk pegang, dia dah khatam lah. Tak apalah. Kelas Quran tak payah tak. Jauh sekali lah tahfiz apa ni. Jauh sekali. Jadi duk lega dengan Quran yang boleh masa sekolah rendah. Jadi apa yang saya perhatikan, saya dulu pensyarah juga, bila kita nak masukkan pelajar masuk universiti, kami di Kuala Kangsar tu, Universiti Sultan Azlan Shah, saya ni antara yang penemu duga bahagian Quran. Mana yang nak masuk tu lepas SPM 18 tahun. Kan? Depa baca Quran, kita pun test dulu walaupun dia ambil bidang macam-macam lah. Pentadbiran ke, management ke, business administration ke, dia ambil bidang IT ke, dia ambil bidang apa-apa, tapi Quran wajib tanya. 18 tahun duduk depan saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 18 tahun. Ni umur apa ni? 18 tahun. Awaklah baca lagu tu. Gaya bacaan yang macam tu umur apa? Tuan-tuan. Darjah 2, darjah 3, darjah 4 kat sekolah-sekolah kapar tu. Maksud dia apa saya nak cerita? Tak ada peningkatan. Tak dibetulkan lagi bacaan bila anak tu masuk sekolah menengah. 5 tahun. 5 tahun tu tanpa baca Quran, tanpa dibetulkan, tanpa dimasukkan anak-anak di sekolah-sekolah ataupun pengajian tuition Quran. Tak masuk. Jadi anak tu baca lagu tu. 18 tahun, 19 tahun. Yang tu sangat, bagi saya sangat sedih.
Sebahagian daripada masyarakat kita menganggap Quran itu tak ada apa-apa, dia sekadar kafar ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi sayang, itu kalau 18 tahun, nampaklah kita tengok kita dah buat interview. Setengah universiti tak buat interview Quran. Setengah tempat ambil kerja tak interview Quran. Saya kalau orang masuk tempat kerja saya interview Quran. Anak duduk, anak jadi bahagian marketing ke, anak jadi bahagian sales ke, Quran aku nak dengar lo. Maksudnya apa? Quran ni hidup kita. Quran ni hidup kita. Kalau Quran pun baca lebih kurang, tak payah tanya lagi bab-bab yang lain. Makna ke, hang faham tak faham ke, hang amal ke tak amal, itu cerita lain lah. Ini yang asas, very basic, iaitu dia boleh dengan Quran atau tak. Sebab itu ibu ayah rahmati Allah, Quran ni dia bukan lagi kesampingan, dia bukan lagi musiman, musim-musim je kita dengan Quran, tapi Quran ini adalah kehidupan kita. Sebab itu Tuhan sebut, Nabi SAW menyatakan hadisnya, beliau nyatakan kelebihan orang yang menjadi sahibul Quran luar biasa. Luar biasa. Sebab itu saya akan nyatakan beberapa hadis yang lain. Antaranya hadis Nabi SAW, orang Quran ini ya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ni ada ahli khusus. Kita ni hamba Allah. Tapi daripada hamba-hamba Allah yang ramai dan kebanyakan ni, ada hamba yang khusus. Allah. Lalu sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, manhum? Siapakah mereka ahli khusus itu, yang mendapat kedudukan khusus di sisi Allah? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran, mereka adalah ahli Allah, dan juga khassatuh, mendapat kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahihul jami', diriwayatkan oleh kebanyakan imam dalam kutubus sunan. Begitu juga dengan hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan daripada hadis Abi Umamah Al-Bahili, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dalam Sahih Muslim, bacalah Quran, kerana Quran ini akan datang pada hari kiamat, dia bagi syafaat kat kita. Bagi syafaat kat kita. Lagi banyak kawan tu baca Quran, lagi mudah Quran itu mendekati kita dan tolong bagi syafaat kat kita. Itulah Quran. So jangan kita tinggal dengan Quran. Jangan jadikan Quran macam saya sebut tadi, Ramadan baru kita duk baca. Bila nak baca Quran, tunggu orang mati baru kita baca Quran. Tapi orang tengah hidup kita tak baca Quran, kan? Orang nak mati, orang nazak, kita baca Quran, boleh lah, tak ada masalah. Tapi orang tengah hidup tak baca Quran. Tengok tu yang duduk ni, kita duduk kat masjid ni, kawan-kawan kita duduk ada tu, tinggal minum kopi kat kedai warung apa tu. Patutnya yang hidup tu baca Quran kat dia, pergi duduk sebelah dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca depan dia. Depa pun dah heran pasal apa orang masjid pakai mari ni kan. Baca untuk orang yang hidup, supaya hati mereka hidup. Hati mereka hidup dengan Al-Quran. Dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Amru, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqal li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta tarattila fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, atau kama qala Rasul.
nanti disebutkan kepada sahibul Quran, pemilik kepada Quran, ahli Quran, bacalah Quran, bacalah Quran, wartaqi. Ini bagi mereka yang dah jadi ahli Quran ni, dah masuk syurga. Kemudian bila di syurga nanti, bila mereka berada di syurga, disebutkan kepada mereka, baca lagi. Di syurga pun baca Quran lagi. Baca ni sebagai kemuliaan, bukan dia kena baca macam di dunia. Baca di dunia ni satu tuntutan dan kewajipan. Tapi bila baca dalam syurga ni, satu kemuliaan Allah kepada ahli Quran. Bacalah Al-Quran, wartaqi. Wartaqi ni banyak terjemahan di kalangan ahlul ilmi. Orang baca Quran dalam keadaan kamu boleh pilih, kamu nak masuk syurga mana. Itu satu terjemahan. Al-Quran ni diberi pilihan, nak masuk pintu mana, nak masuk syurga mana, diberi pilihan. Satu lagi terjemahan di kalangan ahlul ilmi, dia kata wartaqi, maksudnya mereka diberi pilihan untuk memilih syurga Allah, dik kerana semasa di dunia mereka selalu meningkatkan tahap mutu bacaan dia, tahap mutu kefahaman dia, tahap mutu amalan dia. Di dunia ni, kalau kita rajin pergi mengaji, senang cerita. Pasal apa mak-mak pergi mengaji Quran? Dulu dah mengaji lah, 70 tahun mengaji. Lah pun duk mengaji lagi. Pi cari lagi ustazah, pi cari lagi ustaz, pi cari lagi ke rumah-rumah kita duk buat tadarus. Pasal apa kita rajin pergi mengaji ni? Pasal kita nak naikkan mutu kita, mutu bacaan, mutu faham kita, mutu amalan kita. Kita nak tingkatkan. Nanti di hari akhirat Allah bagi pilihan untuk tingkatkan kita punya kedamaian dalam syurga Allah. Allah bagi pilihan. Sebab di dunia dia sibuk dengan Quran. Saya mengaji di Madinah, Allah bagi peluang. Satu kelebihan yang cukup luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalah. Saya melihat sendiri macam mana orang tua. Saya melihat sendiri bagaimana orang-orang yang hebat dalam bidang Quran ni hari-hari duk mengaji pasal Quran. Walaupun mereka dah bertaraf doktor. Tu kalau ibu ayah pergi tengok kat Masjid Nabi tu, ya duk mengaji halaqah kat tiang-tiang masjid tu, semua dah berjambang kan. Kadang-kadang jemaah saya yang pergi umrah, dia kata, "Ustaz, yang mana satu? Syekh ni semua tengok berjambang sama ya." Kan? Jambang tu sama, anak murid dengan pak syekh tu sama jambang dia. Kadang pak syekh tu muda lagi pada yang duk mengaji ni. Pasal mereka ni menganggap diri mereka anak murid pada Quran. Siapa yang lebih pada Quran, mereka menganggap diri mereka ni sebagai khadim. Khadim ni apa? Khadam. Khadam Quran. Dah tua orang mengaji lagi. Bila kita dengar dia baca, bagus je dia baca, pasal apa dia mengaji lagi? Sebab dia menganggap dia anak murid kepada guru Quran. Dia mengaji. Ada sekali dengan saya, halaqah dengan saya tu, masa tu kita muda lagi lah. 19 tahun, 20 tahun, 21. Lah ni muda lagi lah. Ini cerita 16 tahun dulu. 16 tahun. Jadi bila kita mengaji ni, kita tengok orang lagi tua, kita lagi semangat. Yang mengaji dengan saya, tua 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Yang mengaji tu pula, yang dalam bidang-bidang yang hebat-hebat. Ada yang engineer, ada yang doktor, duduk mengaji. Lepas kerja, mereka kerja, sekeliling tu ada banyak lah hospital apa semua tu. Dia akan mari, maghrib dia akan mari jumpa syekh ni, doktor-doktor ni, pakar-pakar ni, duduk mengaji. Saya tanya syekh saya, mereka ni siapa? Mereka ni latar belakang macam-macam. Ada peguam, ada doktor. Maghrib, isyak, mereka infakkan diri mereka untuk mengaji. Jadi daripada situ kita tengok suasana bagaimana masing-masing daripada kalangan hamba Allah nak mendapat gelaran sahibul Quran. Berebut nak jadi sahibul Quran, sahabat kepada Quran, ahli Al-Quran, hamalatul Quran, berebut-rebut.
Pasal ni, kelebihan-kelebihan ni tadi. Wartaqi, nak naikkan mutu kefahaman, nak naik mutu bacaan, nak naikkan mutu amalan pada Al-Quranul Karim. Warattil, kata Nabi, disebutkan dalam ketika mana hamba Allah, sahibul Quran berada dalam syurga Allah. Warattil, dan bacalah Al-Quran itu secara tertil. Kama kunta tarattila fid dunya, seperti mana kau telah bacakan Quran itu secara tertil ketika kamu berada di dunia. Baca Quran tertil ni macam mana tuan-tuan? Dia tak gopoh baca, dia baca bertajwid, jaga sebutan huruf, dia kena baca kemah. Kemudian dia cuba memahami dia maksud Quran tu dan diikuti dengan amalan. Sebab itu banyak di kalangan para sahabat kadang-kadang dia baca satu ayat je, dibaca dengan secara tertib satu ayat je, pasal dia menghayati ayat itu. Yang cerita pasal tadabbur ni saya akan cerita esok hari insya-Allah subuh. Kama kunta tarattila fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, kerana manzilah kamu, kedudukan kamu bergantung kepada akhir ayat yang kamu baca. Itu menunjukkan apa? Sahibul Quran dia baca sampai dia mati. Sahibul Quran, ahli Quran ni, dia akan baca Quran, dia akan bersama dengan Quran sampai dia mati. Di dunia ni Allah dah memperlihatkan kepada kita banyak contoh-contoh orang yang mati dengan Quran. Banyak. Maksudnya banyak maksudlah ulama dia ulas tentang ni. Dia salah seorang daripada owner ataupun pengasas kepada pusat tahfiz mati ketika tahfiz ni masih berjalan. Orang yang mati ketika baca pun ada. Tuan-tuan pernah Perlis ni pernah ada ya? Satu orang kawan saya, bapak dia tu Tok Syekh lah Quran di Kelantan. Dia baca ayat tu, hadza min fadli rabbi. Ayat tu berkisar tentang ini adalah kelebihan yang Tuhan telah berikan kepada aku. Lepas dia baca ayat tu, ketika membacakan ayat tu dia jatuh. Ketika sedang dalam pengajian ilmu, dia jatuh atas Quran tu. Saya duk ingat dia sebut tu surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ذلك فضل الله. Cerita pasal ayat tu panjang lah. Bila mana disebutkanlah ayat tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum, barang siapa yang murtad, an dinihi, daripada agamanya, dia keluar daripada agamanya, maka Allah akan gantikan satu kaum yuhibbunahu, yang akan mencintai Allah. Mereka itu mencintai Allah. Yuhibbunahu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin. Dia merendah diri sesama orang mukmin, a'izzatin 'alal kafirin. Kaum itu izzah, menunjukkan keagungan, kemuliaan mereka di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, kaum itu sifatnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafun, mereka tak takut laumata laim, celaan orang mencela.
Ayat tu sebut zalika fadlullah. Itulah, demikianlah kelebihan yang Allah berikan. Yu'tihi man yasha, diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Di masa baca ayat ni dia jatuh. Jadi bila orang anak-anak murid dia tengok balik, tenung balik, mudah-mudahan Allah memberikan kepada dia husnul khatimah. Dia perhabis masa dia, hidup dia dengan Al-Quran. Habis masa dia infakkan waktu dia. Sebab itu dalam hadis ni sebut, fa inna manzilataka, kedudukan kamu adalah berdasarkan ayat yang terakhir yang kamu baca. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mati dalam salat, apa ayat terakhir kita? Suratul Fatihah. Itu mati dalam salat, ayat terakhir kita suratul Fatihah lah, kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi, was-siddiqin, daripada kalangan orang-orang yang membenarkan firman Allah, wasyuhada, mereka yang syahid, was-salihin, mereka yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu kita pada hari ini masing-masing kena letakkan, kena ada niat, ya Allah jadikanlah aku sebagai ahlul Quran. Dia akan begitu. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita di tempat yang sewajarnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, itu hadis yang dinyatakan. Sebab itu bila saat mati pun dimuliakan. Nabi SAW ketika menghimpunkan mereka yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Kita dengar kisah Uhud ni, yang mati, yang syahid daripada kalangan para sahabah seramai 70 orang. Jadi Nabi SAW bila himpunkan semua mayat-mayat tu, ada di antara mayat tu, bila dihimpunkan, Nabi tanya, masing-masing nak simpan dalam liang lahat. Nabi SAW tanya, yang mana satu lebih banyak dengan Al-Quran, yang banyak hafaz Quran? Yang mana satu ni daripada banyak-banyak ni, yang mana satu paling banyak hafaz Quran? Kemudian orang pun pakat tunjuk, ni, yang ni hafal Quran banyak ni, ni lagi banyak daripada ni, ni kawan ni lagi banyak. Siapa yang paling banyak dengan Quran, Nabi suruh turun dulu, turunkan dia dalam liang lahat. Itu dah menunjukkan betapa Nabi memberikan isyarat orang yang Quran ni perlu didahulukan. Masa dunia pun dia kedepankan, kan? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Sebaik-baik yang nak jadi imam ini mereka yang aqra' ni banyak terjemahan. Ada yang mengatakan ahfazuhum li kitabillah, mereka yang mahir, mereka yang hafiz, kan? Itu dikedepankan untuk jadi imam. Sebenarnya dalam konteks yang lain pun boleh juga dipraktiskan. Dalam konteks sekarang ni, nak jadi pemimpin tu biarlah mereka yang banyak Qurannya, bukan imam solat je. Pemimpin luar ni biar mereka yang mahir dalam pentadbiran dan mereka ada kelebihan dari sudut Al-Quran itu. Kalau kita nak ambil daripada aspek keduniaan, kematian dia didahulukan. Nabi SAW mendahulukan sahabat yang lebih banyak membaca dan menghafaz Al-Quran. Aktsaru akhdhan lil Quran, mereka yang lebih banyak mengambil Quran, menghafaznya, yang berada Quran itu berada di dada-dada mereka. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyatakan kelebihan Al-Quranul Karim, mereka yang menjadi pendamping kepada Al-Quran. Sebab itu para hadirin, paling kurang kita ni kalau tak hafiz pun, tak jadi sepenuh masa pun
Banyak masa kita tu dengan Quran. Banyakkan masa kita dengan Quran. Sebab itulah hadis Nabi SAW sebut, kalau rumah kita, tempat mana, tempat kedai kita kah, kalau di pejabat kita kah, contohnya, kita berhimpun tu dengan tujuan yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka tu saling mempelajari tentang Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketenangan. Rumah tu tenang. Lah ni tuan-tuan, pasal apa duduk rumah tak tenang? Baru nak masuk sat rumah, lepas tu kalau nak keluar, nak pergi minum kopi kat kedai luar tu. Ini bukan orang sini lah, ni cerita tempat lain. Mak-mak baru nak rehat kat rumah lah, lepas tu tak tenang duduk rumah tu. Duduk tengok pakcik, dia tengok, serabut tengok orang tua ni. Yang pakcik pula, berbulu tengok hang. Yang ni aku lagi berbulu-bulu tengok hang. Duk kalut ni pasal apa? Sebab dalam rumah tu tak ada ketenangan. Dari mana datangnya ketenangan itu? Al-Quranul Karim. Kita rajin baca, suami isteri Quran, anak-anak rajin duk baca di rumah. Paling tak pun kita dengar Quran selalu dalam rumah kita ni, duk buka rancangan-rancangan Quran. Tuhan bagi sakinah, ketenangan. Kan? Insya-Allah, sakinah ni, tenang ni tuan-tuan, satu benda yang tak boleh dijual beli. Siapa pun hidup hari ni, tanyalah businessman, pasal apa hang nak berniaga? Dia kata aku nak kaya. Kan? Aku nak kaya, nak banyak duit. Tapi pastikah kita orang yang kaya itu dia akan dapat tenang? Belum tentu. Tanya dia pasal apa belajar tinggi-tinggi. Aku nak dapat jawatan tinggi-tinggi. Adakah semua orang yang jawatan tinggi, cerdik, pandai, dia ada ketenangan? Jawapannya belum tentu dia ada ketenangan. Kita duduk kampung, tanya pasal apa duduk kampung, tak pergi duduk kat bandar? Pasal aku nak relax-relax di kampung. Adakah pasti orang duduk di kampung tu boleh dapat ketenangan? Belum tentu. Ada orang tak nak duduk kampung, dia nak duduk kat bandar. Dia kata mudah nak akses tu, nak akses ni, nak dapat tu, nak dapat ni, nak beli tu, nak beli ni. Mudah, dia kata. Adakah orang duduk di bandar tu dia dapat ketenangan? Belum tentu. Tapi ada satu orang, ada hamba Allah, di mana sahaja dia berada, dia tenang. Siapakah dia? Ahlul Quran. Ahlul Quran, kalau dia jadi orang kaya, dia tenang. Sebab dia rajin dengan Quran. Dia baca Quran, dia duduk dengar Quran, keluarga dia rajin duduk baca Quran, dia tenang. Dia duduk kampung, dia tenang. Dia duduk di bandar, dia tenang. Dia berpendidikan, dia tenang. Dia tak berapa nak ada pendidikan pun, dia tenang. Sebab Allah bagi satu anugerah kat dia, Ahlul Quran. Ni jaminan Nabi SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada dia ketenangan. Wa ghasyiathumur rahmah, Allah limpahkan kepada mereka kasih sayang. Tuan-tuan cuba tengok orang yang rajin dengan Quran ni, dia ada satu sifat dia tak suka bergaduh. Tengok tok-tok guru Quran. Saya perhati tengok. Tok-tok guru saya di Madinah ke di mana ke, dia ni tak suka bergaduh. Kalau ada isu-isu ke apa ke, dia tak suka. Dia tak suka nak bertekak . Sebab mereka, Allah limpahkan kepada mereka ar-rahmah, kasih sayang. Dia suka kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, dan wa haffathumul malaikah, mereka ini dikelilingi oleh para malaikah yang menjaga mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka ni sifat mereka, mereka suka berhimpun untuk Al-Quran, mereka suka belajar untuk Quran, dan mereka suka mengingati Allah. Ini sifat kepada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Quran. Jadi mudah-mudahannya insya-Allah tuan-tuan sebagai mukaddimah saya pada minggu ini dengan tajuk Ahlul Quran ini, kelebihannya yang sahih dan juga yang
yang boleh diperhatikan dari sudut nas yang lain. Jadi mudah-mudahannya ada kebaikan insya-Allah. Ya, saya tak cerita panjang lah. Ya, jadi tuan-tuan besok boleh ikuti kuliah saya berikutnya tentang tajuk Tadabbur Al-Quran pada selepas subuh. Jadi ibu ayah boleh tengoklah. Kalau jauh saya tak pasti masjid mana esok ni. Kalau tak boleh nak pi tempat tu, boleh tengok dalam Facebook Jaibs ataupun media sunnah, suara sunnah, daripada suara sunnah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita share lah. Hantar tu anak-anak tu, kalau ada yang belajar kat luar negara, hantar pi. Kan? Saya tengok tuan-tuan kawan-kawan kami lah yang mengaji kat luar ni, sama juga. Orang duk cerita dia dari skeptikal, siapa pergi belajar luar ni takut dia kalut, dia punya pegangan akidah dia kalut ke laut apa semua kan. Tapi saya duk tengok kalau mereka ni duduk dengan community Islamic Center di London tu, Allah, mereka ni kuat betul Quran. Duduk dalam tube sana dia panggil tube, dalam train nak pi mana-mana Quran ni kat tangan ni. Kalau yang community Islam kadang mereka kuat lagi agama daripada kita yang duduk di kampung Dia Quran ni macam ni. Duduk dalam train ke, duduk dalam tube ke, pi jalan mana-mana, Quran ni ada kat tangan. Tak ada kat tangan pun ni, kat sini, kat dada dah, dia dah baca-baca. Sebab mereka mewujudkan satu suasana, siapa yang berdamping dengan Quran, mereka Allah pelihara. Allah turunkan rahmah, Allah turunkan ketenangan yang cukup luar biasa. Maka para hadirin rahmati Allah, insya-Allah sebagai mukadimahnya, yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya. Okey, saya buka lah sikit soalan kalau ada daripada tuan-tuan, perempuan, ibu ayah ada soalan. Boleh. Nak hafal tip nak hafal. Tip tu macam-macam lah. Dia kaedah kita di Malaysia ni kebanyakannya terikut dengan dua kaedah, dua metodologi kaedah menghafaz. Satu aliran Pakistan, dia ada sabak, para sabak, manzil, dia ada istilah-istilah Pakistan tu lah. Yang kedua, kalau tok guru tu dia balik daripada Mesir, dia ikut cara kaedah Mesir. Saya dua-dua saya ikut, saya belajar cara tu. Tapi nak mudahkan kefahaman, kalau kita nak mengaji, nak apa-apa ni, saya sarankan ibu ayah semua belah Perak panggil kaedah nak apa tu, kita cari dulu surah yang pendek. Cari dulu surah yang pendek-pendek tu. Jangan saya bagi tip ni kan, ustaz saya nak terus surah Baqarah boleh. Surah Baqarah tu boleh lah, surah Baqarah boleh juga, beberapa ayat yang tertentu yang Nabi sarankan baca. Tapi untuk peringkat awal ni, termasuk anak-anak kita, surah pendek, juzuk 30, juzuk 29, juzuk 28, 27 tu, 26, kebanyakannya tu pendek-pendek, dia mudah sikit. Pasal apa pendek? Satu, dia satu ayat, dalam contohlah kita duk hafal Waqi'ah ada berapa ayat? 96 ayat. So 96 ayat tu baru 3 muka surat lebih kurang kan, baru 3 muka surat, dan cepat sikit hafalnya. Dan ayat dia 4-5 patah perkataan. Idza waqa'atil waqi'ah, pendek tu baru 3 ayat, baru 3 patah perkataan. Idza waqa'atil waqi'ah, dah satu ayat dah hafal. Kalau Baqarah kan panjang sangat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihi, tak habis-habis ni. Okey, apa yang surah-surah pendek, dan surah itu dinyatakan kelebihan-kelebihan tertentu lah, kan. Jadi kita semangat sikit nak baca tu. Okey, kaedah dia takrir, dia panggil takrir. Takrir ni pengulangan. Dibaca beberapa kali, sebutan betul, makhraj betul, tajwid betul, dia membantu untuk menghafal satu-satu ayat. Idza waqa'atil waqi'ah. Betul ulang lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Saya tanya ibu ayah, berapa orang dah hafal surah Waqi'ah? Sikit-sikit ya tak, maksudnya sikit-sikit pun ada lah
Tapi saya yakin ramai tak hafal sempurna ayat kot. Saya bagi tip tu sekejap lah. Dan kita hafal 3 ayat malam ni boleh? 3 ayat lah. Okey, tuan-tuan ikut je bacaan saya. Okey, ayat 1. Idza waqa'atil waqi'ah. 1 2 3. Baca. Dah boleh lah. Baru sekali ulang. Baru satu ayat lah. Okey, kita pergi pada ayat yang kedua. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Saya ulang. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ulang 1 2 3. Saliwaqa'atiha kadhibah. Sekali lagi ulang. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Lagi ulang. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3 ayat 2. Boleh dah tu? Kan? Tu ayat kedua. Bila dah boleh ayat 2, ulang balik ayat 1. Okey, 1 2 3. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat 2. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ayat 3 pendek, 2 patah perkataan je. Ayat 3, khafidatur rafi'ah. Okey, 1 2 3. Khafidatur rafi'ah. Ulang lagi. Khafidatur rafi'ah. Ulang lagi. Khafidatur rafi'ah. Itu ayat 3. Okey, baca 1 2 3 ayat 3. Dapat dah. Ayat 3 kan. Kemudian ulang balik. Dia jangan tinggal terus. Ulang balik. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat 2. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ayat 3. Khafidatur rafi'ah. Dah dapat 3 ayat dah. Kan? Itu kaedah takrir, pengulangan. Jadi kalau buat macam tu, sehari lah kita dah boleh buat kat masjid ni. Kan? Saya ingatlah, sehari 3 ayat. Satu lepas solat 3 ayat, 3 ayat. 3 kali 5, sehari dah boleh 15 ayat. Susah sangat. Panjang 15 ayat. Tak boleh tak? Nak 2 ayat. Satu lepas solat 2 ayat. 10 ayat dah satu hari. 10 ayat satu hari. 9 hari, 10 hari lah. 10 hari dapat menghafaz surah Al-Waqi'ah. Dan kita amalkan setiap malam. Dalam riwayat sebut terlepas daripada kekikiran, kedekut dan juga kefakiran. Jadi para hadirin, banyak kelebihan tu. Jadi kita boleh baca, hafaz dan amal. Jadi bila dalam solat tu kemas sikit lah di rumah kan, contoh. Kalau kat sini ni tok imam lah, di rumah tu asyik-asyik jadi imam, quluhu, quliya, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kali ni canggih sikit lah. Idza waqa'atil waqi'ah. Barulah makmum kat belakang, lain sungguh babang aku ni. Pakcik aku ni kemas tau, rasa dah macam Masjidil Haram. Jadi nampak sikit lah. Itulah maksud tadi wartaqi, yang Al-Quran sebut tadi kan, dalam hadis sebut tadi, wartaqi, sentiasa meningkatkan mutu bacaan kita. Tak sama aja. Ini Quran daripada dulu sampai sekarang macam tu ya. Dia kena tingkatkan supaya nanti dalam syurga Allah kita boleh memilih, boleh meningkatkan, boleh buat pilihan nak syurga mana, boleh ditingkatkan amalan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah, mudah-mudahan. Ada lagi soalan? Saya soalan mudah-mudahan
Deh. Ada juga hadis tu yang hadis yang macam mana tu yang nak tahu, melaknat hafiz Quran tu. Sebab hadis tu wallahu taala alam, tapi ada satu hadis, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Cuma hadis tu statusnya saya tak sempat nak check lah. Berapa ramai daripada qari, orang yang membaca, sedangkan Al-Quran melaknatinya. Ramailah di kalangan ahlul ilmi dia menafsirkan, itu turun hafal tu haji. Ramailah di kalangan ahlul ilmi disebut, berapa ramai di kalangan orang yang membaca tapi Quran melaknatinya. Terjemahannya itu pelbagai tafsiran. Di antara tafsirannya, dia baca saja tanpa amalan, tak diikuti dengan amalan, tak diikuti dengan penghayatan, tak diikuti dengan tadabbur. Jadi Quran itu bukan hanya bacaan, disedap-sedapkan saja, ataupun ditengok-tengok saja, ataupun sekadar diresam saja. Kalau syekh saya, guru saya, dia masuk mana-mana tempat, tuan-tuan, dia tengok ada Quran, dia mesti baca. Terutamanya di muzium. Berapa banyak di muzium Quran, ditunjuk Quran, mashaf ni tak ada titik, yang ni tak ada baris. Dia pergi satu-satu cetakan tu, dia baca. Lama lah kita duduk dalam muzium tu. Saya tanya, kenapa Syekh duduk lama sangat dalam muzium? Rupanya dia kata, saya nak baca. Saya takut nanti orang yang duduk dalam muzium ni, penjaga muzium ni, dilaknati oleh Allah sebab tak membaca Quran. Sebab itu kita kalau tengok ada ayat Quran, kita baca. Dia bukan sekadar hiasan saja, dia dibaca. Quran yang berada di almari kita, kat mana? Tu depan. Tengok cantik ke tak cantik tu? Kalau cantik je tu susun, tak, itu maknanya tak berusik tu. Tapi kalau nampak berusik tu, dia ada cara. Dia mesti dibaca. Dia bukan hanya dihias, sebab ada pewakafnya. Ada orang yang mewakafkannya. Dia nakkan pahala itu jariah, berjalan, mengalir. Jadi kita baca. Saya suka macam Masjid Alwi buat tu. Lepas solat, dia ada kelas baca, dia ada buat baca sikit je. Dalam beberapa ayat, kemudian ada tafsiran. Okeylah. Paling kurang ada 3-4 ayat yang kita tadabbur, kita amati dan kita baca. Para hadirin, ibu ayah yang dirahmati Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada pergi soalan? Ibu-ibu ada soalan? Mak-mak, makcik? Ada yang ada. Silakan. Mana yang lebih mudah? Sama ada memahami surah itu ataupun ayat itu, ataupun menghafaz surah tu. Mana yang lebih mudah kan? Mana yang lebih mudah? Ataupun mana yang lebih dapat kelebihan tinggi? Orang yang memahami Quran ke, ataupun orang yang menghafaz Quran? Itu ke maksudnya? Kalau tengok beberapa hadis yang saya bacakan tadi itu, ulama pun bincang. Contohnya hadis yang yuqal li sahibil Quran. Jadi kan, dikatakan kepada sahibul Quran, iqra wartaqi warattil kama turattila fid dunya. Okey, ulama dibincang tu. Termasuk syekh-syekh saya masa di Madinah dulu pun, Syekh Ustaz Dr. Abdul Razak, dan juga beberapa syekh lagi. Dia orang terjemahkan apa maksud sahibul Quran. Adakah syarat dia menghafaz, ataupun dia boleh, orang yang tak hafal pun dia boleh dapat kelebihan tu. Ada syekh yang dia lebih cenderung mengatakan mesti hafaz. Ada syekh dia meluaskan maksudnya dan memberi agar ramai boleh masuk dalam kumpulan itu, sahibul Quran, iaitu mereka yang membaca.
Yang baca, yang faham, yang beramal, dia pun boleh jadi sahibul Quran. Tidak syarat dia mesti menghafaz. Cuma siapa dapat menghafaz tu, dia dah meningkatkan mutu lah. Kan? Waqi'ah kita dah baca dah, kita dah rajin dah baca. Tapi untuk meningkatkan mutu, kita dah faham pun Waqi'ah contohnya. Untuk meningkatkan mutu dia, kita tambah sikit dengan menghafaznya. Sama juga macam suratul Kahfi. Kelebihan orang baca surah Kahfi itu macam-macam riwayat. Ada man qara'a, ada man hafidha. Siapa yang membaca, siapa yang menghafaz. Tak dapat sepenuhnya surah, paling kurang 10 ayat, 10 ayat. Itu dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Ya, jadi kumpulan sahibul Quran itu tidak terhad kepada penghafaz Quran, tapi juga termasuk kepada mereka yang membacanya, mentadabburnya dan juga mengaji dan beramal dengannya. Mengaji ni maksudnya belajar dengan Quran. Ya, tuan-tuan. Walaupun tua, kita mengaji Quran, jangan malu. Jangan malu dengan Quran. Saya selalu duk sebut tu. Dah pencen, dah tak ada kerja apa, habiskan riwayat saki baki hidup kita ni dengan Quran sampai kita mati. InsyaAllah Allah berikan ketenangan. Hari ni tuan-tuan, sepatutnya pencen menenangkan kita, tapi ramai saya duk ni tanya-tanya. Saya duk buat kelas dewasa ni. Ramai juga duk kalut, kata pencen duit banyak tapi duk pening kepala. Pasal apa pening? Tak tahu duit tu nak buat apa. Duk kalut pasal duit banyak sangat pun kalut juga. Sedangkan duit yang banyak, dah tak ada kerja banyak, anak pun dah besar ni, menenangkan kita. Tenang tu datang daripada mana? Quran. InsyaAllah tenang. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sharekan perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Quran. Allahumma arhamna, Allahumma hdina bihidayatil Quran wa akrimna bikaramatil Quran warfa' darajatina bifadilatil Quran. Allahumma ya Allah, Kau berikanlah hidayah kami dengan hidayah Al-Quran. Kau muliakanlah kami dengan Al-Quranul Karim, dan Kau tunjukkanlah kami jalan yang lurus berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi akhir zaman. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.